Salam sejahtera dan salam damai saya ucapkan kepada semua dan pensyarah kita yaitu Encik Mio yang mengajar subjek SJHK 3033 Pensejarahan Malaysia. Dan kami kumpulan yang terdiri daripada Nurul Ain Syafiqah, Wardana Jihar dan saya sendiri adalah Divatini Anak Jampong akan membentangkan isu keperluan pensejarahan Malaysia dinilai semula mengikut perspektif Malaysia. Baiklah, kita beralih kepada sebab pertama. Mengapa pensejarahan Malaysia perlu dinilai semula mengikut perspektif Malaysia? Baiklah, sebab pertama, mengapa pensejarahan Malaysia perlu dinilai semula mengikut perspektif Malaysia adalah untuk mengelakkan permasalahan bias yang berlaku dalam kalangan penulis, terutamanya penulis barat, yang mengatakan bahawa pensejarahan Malaysia ini tidak sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan ilmiah kerana mengandungi unsur mitos dan juga terdapat penggunaan banyak bahasa kiasan seperti nyanyian, sajak, syair, dan banyak lagi. Dan mari kita beralih kepada penerangan unsur mitos mengikut perspektif Malaysia bagi mengelakkan permasalahan bias. Baiklah, contoh unsur mitos dapat dilihat dalam karya Agung Silalatus Salatin, iaitu pada situasi di mana lembu yang dinaiki oleh ketiga orang putra iaitu Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan juga Nila Purnama daripada negeri Dika iaitu negeri di dalam air ke Bukit Siguntang telah memuntahkan buih yang berisi seorang lelaki bernama Bantala. Di sini kita dapat lihat bahwa situasi tersebut tidak logik dan ianya lebih kepada unsur fantasi di mana seekor lembu tersebut memuntahkan buih, kemudian buih tersebut berisi seorang lelaki. Akan tetapi di dalam konteks ini sebenarnya haiwan lembu tersebut bukanlah haiwan lembu yang sebenar. Ianya lebih kepada simbolik atau perlambangan kepada sesuatu. Contohnya, haiwan singa terkenal dengan pewatakannya yang buas, garang, serta kuat, seringkali dilambangkan kepada kekuatan, kekuasaan, ataupun kepada penjaga. Baiklah, kita beralih kepada aspek yang kedua untuk dinilai mengikut perspektif Malaysia, yaitu penggunaan bahasa kiasan dalam pensejarahan Malaysia. Contoh bagi penggunaan bahasa kiasan dalam pensejarahan Malaysia juga dapat dilihat dalam karya Agung Silalatus Salatin, di mana lebih berfokus kepada situasi tuntelanai dan juga pungutan rupat. Dan ini merupakan nyanyian dan ataupun lebih kepada pantun, yaitu lalai-lalai mana bubutan, bubutan lagi di kelati. Kakak tuntelanai di mana pungutan, pungutan lagi di Tanjung Jati. Jadi, ini membuatkan karya ataupun pesejarahan tersebut mengikut perspektif penulis barat tidak sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan ilmiah karena ianya bersifat fiction ataupun rekaan. Akan tetapi, mengikut perspektif Malaysia, ianya lebih mencerminkan kepada budaya yang pelbagai serta identiti sesebuah masyarakat. Contohnya, peristiwa ini telah menceritakan ataupun mencerminkan budaya masyarakat Melayu yang pelbagai dalam kehidupan seharian, menunjukkan kesantunan dalam perbicaraan ketika berkomunikasi dengan orang lain, serta menghidupkan lagi suasana tersebut. Baiklah, setelah selesai penjelasan pertama, mengapa pensejarahan Malaysia perlu dinilai semula mengikut perspektif Malaysia, dan sekarang kita beralih kepada pembentang yang kedua, yaitu Wardah Najiha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wardah Najiha binti Muhammad Kusairi dari kelas G2.17. Okey, baiklah. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Okey, mengapakah persejarahan Malaysia ini perlu dinilai semula mengikut perspektif Malaysia? Okey. Secara umumnya, kita dapat tahu bahawa persejarahan di tanah Melayu ini bermula sejak Portugis menakluki Melaka pada tahun 1511 dan diikuti oleh kemunculan kuasa koloni British di tanah Melayu. Okey, kemunculan kuasa-kuasa British, kuasa-kuasa barat ini telah melahirkan beberapa penulis yang menulis mengenai persejarahan di tanah Melayu. Dan selain itu,
bahawa kita dapat tahu bahawa penulis yang menulis berkaitan perjalanan di Tanah Melayu ini, mereka merupakan sebahagian daripada para pegawai British yang pernah menjadi seorang pentadbir di Tanah Melayu. Sebagai contoh, mereka yang pernah menjabat jawatan sebagai Gubernur, Residen Jeneral, Penasihat Diraja dan juga sebagainya. Okey. Hal ini demikian persejarahan Malaysia ini perlu dinilai semula kerana kita perlu lihat dan menentukan kesahihan kebenaran suatu pandangan terhadap sebuah peristiwa sejarah. Hal ini kerana kesahihan suatu peristiwa itu perlu dinilai semula kerana kebanyakan penulisan sejarah ini berasaskan penulisan sejarah Eurocentrik. Kenapa dikatakan persejarahan Eurocentrik? Kerana persejarahan Eurocentrik ini adalah dikarang dan ditulis oleh golongan Orientalis Barat. Jadi apabila mereka menulis berkaitan dengan persejarahan di Malaysia ini, sudah pastilah mereka menulis berkaitan dengan pandangan dan kacamata mereka sendiri. Okey. Jadi tujuan untuk menentukan kesahihan kebenaran suatu pandangan terhadap sebuah peristiwa sejarah ini adalah supaya dapat membentukkan semula pandangan dan tanggapan yang dinilai mengikut pandangan perspektif Barat. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada pandangan Barat ini, mereka lihat bahawa tokoh-tokoh tempatan seperti Mat Kilau, Haji Abdul Rahman Limbong dan juga Tun Jagut serta tokoh-tokoh tempatan yang lain ini dikatakan sebagai pendahaka. Mereka ini dianggap sebagai pendahaka kerana penulis Barat melihat bahawa mereka ini menolak dan menentang pentadbiran yang dibawa oleh British itu sendiri. Tapi pada pandangan sebenarnya, mengikut perspektif Malaysia, sebenarnya tokoh-tokoh pejuang tempatan ini dinilai sebagai pejuang tempatan kerana mereka memperjuangkan sistem pemerintahan yang telah diamalkan oleh Tanah Melayu itu pada sejak zaman Kesultanan Melaka lagi, dan ini membawa kepada kemarahan pada mereka lah untuk kerana apa yang dibawa oleh British dan juga apa yang telah diamalkan oleh penduduk Tanah Melayu adalah bertentangan daripada segi sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi penulisan ini perlulah dilihat semula supaya ini tidak disalahartikan oleh pandangan Barat. Okey. Seterusnya adalah keperluan persejarahan Barat ini dinilai semula kerana kita boleh lihat bahawa golongan persejarahan Barat ini merendahkan penulisan persejarahan bersentrik tempatan. Hal ini kerana kita dapat lihat menurut J.C. Bottoms, beliau mengatakan bahawa sejarah bagi orang Melayu bukan satu ilmu ataupun seni. Apa yang paling digemari adalah legenda, fantasi dan omong kosong. Okay. Sebagai contoh, mengikut berdasarkan kenyataan yang dikatakan oleh J.C. Bottoms itu, kita boleh lihat sebagai contoh, kita boleh lihat dalam karya yang ditentang oleh R.O. Winstead. Beliau menolak kewujudan Hang Tuah sebagai seorang Laksmadi di baiklah, seterusnya keperluan sejarah ini perlu dinilai semula kerana kita dapat lihat bahawa golongan persejarahan Barat ini beliau merendahkan penulisan persejarahan bersentrik setempatan. Berdasarkan pandangan J.C. Bottoms, sejarah bagi orang Melayu bukan satu ilmu atau seni. Apa yang digemari oleh mereka ialah legenda, fantasi dan omong kosong. Berdasarkan pandangan J.C. Bottoms ini, kita dapat lihatlah bahawa mereka ini merendahkan golongan para sejarawan Melayu yang menulis berkaitan dengan mengikut perspektif Melayu itu sendiri.
Daripada ini, daripada situ kita dapat lihat bahawa sebenarnya penulisan pensejarahan bersentrik ketepatan tidak sewajarnya dipandang rendah ataupun ditolak begitu sahaja, kerana setiap intipati dalam pensejarahan tersebut dapat dilihat bahawa ada asasnya. Sebagai contoh, kita dapat lihat karya yang ditulis oleh Raja Chulan dalam karya Misa Melayu. Okey, menurut kandungan yang terdapat dalam Misa Melayu, kita dapat lihat berkaitan dengan kronologi dari sistem pemerintahan zaman tradisional Melayu ketika dahulu. Okey, jadi daripada situ kita dapat lihat bahawa penulisan sejarah tersebut mempunyai asas itu sendiri, dan kita boleh menjadikan kedua-dua pensejarahan bersentrikkan tempatan, bersentrikkan Malaysia ataupun bersentrikkan Eurosentrik itu sebagai suatu keseimbangan dalam menulis persejarahan yang sebenar-benarnya. Okey, sebagai contoh, kita dapat lihat juga bahawa R.O. Winstead, beliau menolak kewujudan Hang Tuah sebagai seorang laksamana di Istana Melaka. Hal ini kerana beliau menganggap bahawa watak Hang Tuah ini hanyalah sebagai tidak lebih hanya sekadar mitos sahaja yang dikatakan seperti epik Hindu Jawa yang lain. Okey, oleh kerana inilah kita dapat lihat bahawa persejarahan Malaysia ini perlu dinilai semula, kerana supaya kita dapat mengelakkan daripada segi pandangan yang berat sebelah maupun yang bertentangan. Okey, kesimpulannya, pada pandangan saya, pada pandangan saya, persejarahan Malaysia ini perlu ditulis, perlulah ditulis, dan sumber yang diambil adalah perlulah seimbang antara penulisan pensejarahan Eurosentrik dan juga sentrik Malaysia, supaya kita dapat mencapai suatu keseimbangan dalam menulis suatu persejarahan tersebut, supaya mengelakkan suatu permasalahan dalam bias dan juga sebagainya. Okay. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua rakan pembentang saja itu tadi, iaitu Nifertini dan Wardah Najiha atas pembentangan yang cukup jelas itu tadi. Sekarang kita beralih pula pada poin yang ketiga, tentang perlunya pensejarahan Malaysia dinilai semula mengikut perspektif tempatan. Pensejarahan Malaysia perlu dinilai semula adalah untuk mengembangkan lagi konteks kajian sejarah Malaysia dalam kalangan orang tempatan, kerana masih terdapat penulisan sejarah Malaysia yang bersandarkan kepada kajian lampau oleh para orientalis. Contohnya, kita dapat lihat pada teori yang dikemukakan oleh S.Q. Fatimi yang menyatakan bahawa orang Bengali adalah pemerintah pertama di Samudera Pasai berdasarkan kenyataan daripada Tomopyrus. Sedangkan perkara ini diragui oleh Said Muhammad Al-Attas kerana menurut beliau, Sultan Muhammad yang diceritakan dalam hikayat Pasai merupakan juraian keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan keturunan Arab, bukannya Bengali. Perkara ini atau teori ini juga terdapat kelemahannya di mana terdapat perbezaan amalan mazhab yang diamalkan di kedua-dua wilayah, iaitu wilayah Bengali mengamalkan mazhab Hanafi, manakala di Kepulauan Melayu mengamalkan mazhab Syafi'i. Selain itu, perlunya pensejarahan Malaysia dikaji semula adalah bagi mengurangkan kebergantungan pada corak pemikiran dan kaedah kajian Barat. Hal yang demikian kerana corak pensejarahan Malaysia tidaklah sama seperti mana corak pensejarahan Barat.
mengambil contoh daripada Said Muhammad Al-Attas yang bukan sahaja mendalami ilmu sejarah, malahan juga mendalami ilmu kesusasteraan Melayu dan Islam dalam menulis pensejarahan Malaysia, kerana beliau berpendapat bahawa kejahilan yang berlaku dalam ilmu kesusasteraan budaya dan warisan Melayu yang sebati dengan pengaruh Islam pasti akan cenderung untuk merumuskan sesuatu fahaman yang salah dalam penulisan sejarah. Perkara ini berlaku dalam penulisan Kramer dan J. Dorembus di mana Said Muhammad Al-Attas sendiri mengakui bahawa beliau gagal memahami peranan yang dibawakan dalam penulisan itu, peranan Hamzah Pansyuri yang dibawakan dalam penulisan tersebut. Beliau juga menambah, perkara ini berlaku kerana kedua-dua penulis tersebut tidak memahami istilah dan metafora tertentu dalam penulisan Melayu Islam. Perkara yang sama juga berlaku dalam kajian ATU di mana beliau menukarkan istilah pulang kepada pula dalam rangkap syair karya Hamzah Pansyuri kerana beliau merasakan istilah pulang tidak sesuai diletakkan pada rangkap tersebut. Sedangkan Said Muhammad Al-Attas menyatakan tiada perkara yang salah pada rangkap tersebut kerana rangkap tersebut sebenarnya mengadaptasi corak penulisan daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mulk ayat 3 dan 4. Kesimpulannya, kita dapat lihat di sini bahawa perlunya persejarahan Malaysia dinilai semula pada masa kini kerana terdapatnya kekeliruan dan keraguan kerana tangan-tangan terdahulu yang menuliskan sejarah kita sebenarnya tidak memahami dan mendalami corak kehidupan dan kesusasteraan tempatan. Justru inilah masanya untuk para pengkaji tempatan membentuk sendiri corak pemikiran, pendirian dan kaedah kajian yang tersendiri yang lebih dekat dengan cara kehidupan orang tempatan di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.